Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua topan yang dihormati, semua haters, followers, supporters dan juga yang mendoakan kami Brotherhood. Okey. Jadi semenjak apa yang gua naikkan dalam satu live minggu lepas berkaitan dengan seorang sugar babi. Ingat tak yang gua baca surat dia tu, seorang sugar babi yang menuntut hak, seorang sugar babi telah menghantar surat inbox kepada gua dan dia telah menuntut hak harta sepencarian terhadap harta-harta sugar daddy dia. Agak pelik dan agak pelik sebab sugar babi ini telah menuntut hak sepencarian. Ini termasuklah KWSP, sugar daddy dia. Jadi kepada semua sugar daddy di sana tu, ingat bahawa kadang-kadang korang punya sugar babi ni dia menuntut yang bukan-bukan. Dan ini adalah risiko yang semua sugar daddy kena hadapi. Diorang ni walaupun dia sekadar korang punya anak ikan, tetapi mereka boleh menuntut yang bukan-bukan. Perempuan zaman sekarang ni hati-hati. Diorang ada diorang punya onanigasi, ataupun onanigasi dan persetubuhan yang dipanggil hak asasi manusia. Mereka juga mendaftar. Sugar babi ini juga menuntut hak sama rata, iaitu harta sepencarian daripada diorang punya sugar daddy. Ini segala untuk mengingatkan korang lah. Dan dia sekarang ni tengah menuntut KWSP, sugar daddy dia. Dia tak peduli pasal bini orang tu. Jadi hari ini gua dapat lagi inbox daripada dia, dan dia telah memaki hamun gua. Sebab dia kata daripada live viral gua minggu lepas yang menyebabkan pihak polis telah menangkap seorang lelaki tempatan di Penang, pengasas sugar book, telah ditangkap. Jadi dia kata sekarang ni dia punya job sangat kurang sebab sebelum ni dia ada lebih kurang 4 sugar daddy. Sugar daddy dia pun tak tahu dia pasang 4. Jadi dia dah pasang 4. Dan sekarang ni dia maki gua sebab dia kata dia sudah tidak ada pendapatan dan dia pun masih tak boleh seberang daerah, dan kondo dia dapat 2 kondo dan dia tidak dapat membayar. Jadi macam mana tu? Apa pendapat korang? Sebab dia dah maki gua. Dia kata viral live gua telah menyebabkan media memberi perhatian dan telah membuat tangkapan. Pihak polis telah membuat tangkapan. Dan sekarang ni dia tidak ada mata pencarian. Dia punya sugar daddy pun semua sudah lari. Semua dah lari. Hati-hati korang. Hati-hati. Gua nasihatkan korang hati-hati. Hati-hati. Tag, share, like kepada semua lelaki-lelaki bajang, iaitu lelaki yang belum berkahwin. Korang ni ke kategori bajang lah. Kategori bajang pun harap maklum juga. Jangan sampai terperangkap dengan apa yang dipanggil isu komplot sugar babi ini. Macam gua cakap lah, kadang-kadang yang kau hisap tu kau tak tahu. Kau rasa kau hisap tetek, tapi sebenarnya kau hisap kanser. Hati-hati semua. Okay? Dan gua juga ada mendapat satu inbox daripada seorang makcik. Makcik ni dia telah ni semoga korang dapat bagi pendapat sama-sama. Tolong tulis pendapat korang. Seorang makcik ni dah tua. Dia dibela oleh seorang anak lelaki yang dia kata anak dia ni macam mewah lah, show off, kereta besar dan sebagainya. Dia kira mewah lah, nampak mewah lah di hadapan ibu dia ni, dia nampak mewah lah. Apabila pandemik COVID ni telah berlaku di Malaysia, anak dia ni tak bagi mak dia kerja. Mak dia masih bekerja lagi. Dia buat kerja part time. Tapi semenjak COVID ni dia tak bagi mak dia keluar rumah. Dia kata mak duduk rumah aja. Mak duduk rumah aja. Tapi bila mak dia duduk rumah, mak dia dah tak ada income. Anak dia ni mewah tapi anak dia tak bagi pun aku kata duit bulan-bulan. Adalah bagi sikit-sikit duit gula-gula sikit-sikit lah. Sikit-sikit, dia tak bagi banyak. Jadi mak dia ni, si ibu ni sekarang ni duduk di rumah, tidak ada pendapatan. Apabila ibu dia bertanya pada anak dia ni,
Kenapa dia tak boleh bekerja? Anak dia ni cakap, ni demi kesihatan mak, demi kesihatan ibu dia. So dia nasihatkan supaya jangan bekerja. Jangan bekerja. Tapi dia punya kad bank semua, anak dia pegang. Ni pelik sikit. Anak dia pegang kad bank. So mak dia ni dah lah tak ada pendapatan, kad bank anak dia pegang. Apa pendapat korang? Tag share like. Apa pendapat korang? Ini kes berlaku ni. Mak dia dah tak ada pendapatan sebab anak dia suruh duduk rumah dengan alasan kesihatan, tak nak kena jangkit COVID, tapi kad bank ni semua anak dia pegang. Dan apabila mak dia merayu pada anak dia untuk mendapatkan kad bank, akhirnya anak dia tu serahlah kad bank. Anak dia telah menyerahkan satu kad bank, bagi satu kad bank. Kemudian anak dia ni nampak macam belagak. Dia rasa dia dah selamatkan mak dia lah. Semata-mata sebab dia bagi kad bank tu pada mak dia. Jadi mak dia mengadu kat gua. Anak dia dah mula rasa macam dah selamatkan mak dia. Tapi sebenarnya tak begitu. Sebab kad bank tu memang mak dia punya. Bukan anak dia punya. Tapi bila mak dia merayu, anak dia last bagi kad bank pada mak dia, anak dia rasa macam anak dia dah tolong mak dia. Jadi banyak mentaliti yang songsang zaman sekarang ni. Dia tidak membantu sebab duit tu duit mak dia. Jadi apabila gua baca inbox sebegini, sebenarnya gua teringat apa yang berlaku di Malaysia. Sama juga dengan pihak kerajaan sekarang ni. Pihak kerajaan suruh orang duduk rumah, atas dasar, orang kata dasar kononnya kesihatan dan sebagainya. Tapi dia tak bagi duit dia. Dia ingat bila dia bagi kelulusan KWSP ni semua, dia rasa dihero. Mulalah cai-cai politik bising. Ni dialah yang fight untuk dapat keluarkan KWSP. Padahal duit KWSP tu memang duit kita. Sepatutnya tak disentuh pun. Sepatutnya kerajaan memberikan bantuan yang selain daripada wang rakyat ni. Duit kita ni, duit poket kita ni, duit tabung kita waktu kita tua nanti. Jadi fikir-fikirkan. Sebab gua rasa cerita makcik tu tadi memang ada kaitannya dengan kita rakyat Malaysia sekarang ni. Ramai banyak pihak-pihak politik, macam-macam politik yang merasakan bahawa mereka telah melaksanakan satu dan telah berjaya membantu untuk melepaskan KWSP lah, kemudian tanpa syarat dan sebagainya. Mula banyak syarat, lepas tu tanpa syarat dan sebagainya. Mereka berasa sangat angkuh, mereka berasa sangat puas hati, sedangkan mereka masih lagi belum membantu rakyat lagi. Kalau kita lihat di Singapura, di Australia dan negara-negara luar yang social welfare-nya sangat baik, kerajaan mereka memberikan melalui income kerajaan sendiri yang tidak melibatkan duit poket ataupun wang simpanan hari tua rakyat dia. Itu yang kita patut follow. Mana yang baik, kita follow. Mana yang tak baik, kita bagi fuck. Cakap dengan terang, bagi fuck. Okay? So, gua nasihatkan macam-macam politik semua, tolong jangan rasa cepat berpuas hati. Jangan rasa cepat angkuh. Merasakan bahawa tindakan korang telah menyelamatkan rakyat Malaysia. Sebenarnya tidak. Sebenarnya pada gua, wang KWSP itu adalah untuk hari tua. Itu duit kita. Korang sepatutnya mengeluarkan apa-apa dana, apa-apa peruntukan. Bagi direct to the account. Mana-mana yang terkesan oleh pandemik COVID ni. Kita jangan terlalu cepat berpuas hati. Itu gula-gula tu, duit kita tu. Okey? Dan sekali lagi gua nasihatkan kepada semua bajang-bajang di luar sana, dan juga kalau ada duda sekalipun, tolong jangan libatkan diri dengan sebarang salah laku sugar babi. Sebab sekarang ni pihak polis memang tengah pantau. Tengah pantau akaun-akaun, sebab bila pengasas dia telah ditahan, pengasas dia boleh, kalau kerajaan minta ni, pihak polis minta password, habislah semua sugar babi, sugar daddy, semua maklumat semua akan keluar. Jadi jangan terlibat. Sebab kita tahu bahawa sugar babi ini akan menuntut hak sepencarian, termasuklah wang KWSP. Okey. Apa berpuas hati? Gua nasihatkanlah, kita sekarang ni kita pun dah 2021 kan. Jalan pun masih tak elok lagi kan.
banyak lagi kelemahan-kelemahan, kan. Kita janganlah terlalu taksub pada mana-mana politik. Mana-mana politik ni kita janganlah taksub, Dua-dua pihak sebenarnya dah pernah ada peluang untuk jadi kerajaan dah. Dua-dua pihak dah ada peluang dah. Dua-dua pihak semua dah ada peluang jadi kerajaan. Semua dah jadi kerajaan. Tapi rakyat masih lagi sama. Masih lagi merasa tekanan. Masih lagi hidup dalam kesempitan. Masih lagi banyak salah laku rasuah. Masih banyak berlaku salah laku rasuah. Masih banyak salah guna kuasa. Kita mahukan perubahan yang lebih baik untuk Malaysia. Semua boleh mengundi, semua boleh berhak untuk memilih parti masing-masing. Tetapi kita jangan taksub sangat dengan politik-politik ini. Tolong, kita rakyat sebenarnya kena bersatu. Kita rakyat kena bersatu, kan? Gunakan gesaan-gesaan daripada NGO ataupun persetubuhan, kan? Ataupun onanigasi yang kita buat, kan? Dan jangan menjadi seperti lembu di cucuk hidung, sebab kebanyakan ada, bukan semualah, ada NGO yang gua tengok, kan, mula-mula dia punya matlamat tu betul, untuk mempertahankan sebagainya, tetapi akhir dia apabila mendapat dana daripada mana-mana parti politik, diorang dah jadi lemah. Okey. Jadi kepada beli-beli di luar sana, dengar cakap gua, jangan berpolitik, kan, jangan terlalu taksub, kan? Sebab dalam agama kita pun tak boleh terlalu taksub. Tak boleh taksub, Kita sokong mana parti politik yang baik, kita sokong tindakan dia. Sokong tindakan dia. Yang mana yang menguntungkan rakyat, kita sokong. Tapi pastikan mereka laksanakan. Jangan dempas sembang tapi tak jalan juga. Selalunya macam itulah cerita dia. Sekejap gua baca. Daripada Muhammad Jaafar Abdul Jabbar. Cip komen pasal bro tabur pasir dekat Selekoh Jalan Kelawang. Kenapa dia tabur pasir tu? Dapat tu bagi sikit lah. Bagi sikit lah. Dan tentang video viral yang seorang lelaki India dan juga pasangan dia daripada Indonesia. Gua rasa tangkapan dah dibuat. Gua rasa itu sebagai satu pengajaran lah. Satu pengajaran kepada semua, supaya berhati-hatilah di dalam media sosial untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak benar, terutama melibatkan agama. Sebab gua tengok dia ni sebenarnya pengetahuan dia tentang agama Islam tu tidak ada, kan. Dia cuma hearsay saja, kan. Gua tak benci dia, gua tak benci lelaki India tu, gua tak benci, tapi gua tak suka dengan sikap dia yang mempunyai pengetahuan yang sangat cetek tentang agama Islam tetapi mengeluarkan kenyataan di media sosial. Itu saja silap dia sebenarnya, Tapi kita tak perlulah sampai nak menimbulkan daripada isu sekecil ini untuk menjadikan dia terlalu besar sebab dia hanyalah seorang dengan isteri dia saja, kan. Kita tidak perlu terlalu memperbesarkan isu ni lah, Dia seorang saja. Gua punya brother India semua okey je, kan. Dalam beradut ni ada geng-geng India juga, okey diorang dengan kita okey, semua saling menghormati, memang semua saling menghormati. So kita janganlah main-main dengan isu tentang bangsa, tentang agama, Kalau kita tidak mempunyai maklumat yang betul, mohon belajar dululah, Jangan kita terikut-ikut. Sebab kadang-kadang ialah dia muda lagi, Kadang-kadang orang muda ni kadang-kadang dia rasa dia tahu semua, kan. Tak payah buat apa nak kutip dia, kan. Undang-undang ada. Syafiq Syazik Saleh, cip komen sikit pasal vaksin. Dah sampai ke? Itu terpulang pada masing-masing, tubuh badan masing-masing, kan. Untuk pengetahuan korang, gua sampai sekarang BCG tak pernah dapat. Masa darjah 6 tu, kan, kalau dia suntik BCG, kan, gua lari. Kan, sampai sekarang sihat dia, tak ada sakit apa-apa pun. Tapi tak apalah, bukan kita anti vaksin, tak. Tapi terpulang pada masing-masing, Ada yang pro kontra sebab benda ni benda baru. Benda yang baru berlaku dalam dunia ni, dan
Ada yang kata ada kesan yang negatif kan, ada kata yang benda tu positif, tapi gua rasa kalau benda tu untuk kebaikan sejagat, ambil je lah. Ambil je lah. Tak ada masalah. Alhamdulillah dah sampai vaksin Ha. Apa ni? Bukan kita sesama manusia ni nak menjatuhkan hukum pada orang tu. Biar pihak berkuasa yang ambil tindakan tu daripada Nur Aisyah Juraina. Setuju? Kan? Tak payahlah kita nak tangkap orang tu kan. Nak tangkap, nak pukul dia, tak payahlah. Ni semua pengetahuan cetek Pengetahuan cetek tentang agama dan mengeluarkan kenyataan di media sosial tu salah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tabur pasir itu semua tindakan-tindakan khianat Kalau ada bukti sebarang tindakan khianat seperti menabur pasir, seperti menaburkan minyak kan, itu semua kalau ada bukti kan, kita boleh membuat apa yang dipanggil civilian arrest lah, tangkap lah kan. Public boleh buat civilian arrest, hantar dia dekat ni ataupun panggil polis kan. Lepas tahan dia, jangan bagi dia lari, call polis. Kalau ada macam kamera kat kereta ke kat motor ke dapat rakamkan mereka ni sedang melakukan perbuatan khianat, korang boleh laporkan kepada pihak polis dan suruh polis tangkap. Apa lagi? Alhamdulillah lah kalau vaksin tu bagus, pakailah, tak ada masalah kan. Bagus. Apa tindakan yang baik kan? Ambil. Okey saja? Okey, setuju Okey, so gua nasihatkan kita supaya kita semua berhati-hati dalam kenyataan media sosial. Okey? Jaga-jaga, jangan cakap tentang agama dan bangsa kecuali kita betul-betul yakin kita mempunyai maklumat-maklumat yang benar. Jangan mengeluarkan kenyataan separuh masak kan, sehingga menyakiti berada-berada kita yang lain. Tak kisahlah berada tu bangsa Hindu ke, agama Hindu ke, agama Kristian ke, agama Islam ke, kena berhati-hatilah Okey? Itu saja daripada gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu utuh. Nip-nip sikit. Kenapa gua sopan sikit? Sebab hari ni gua palam satu surau, satu sekolah agama. So gua rasa dekat sangat. Alhamdulillah. Amin. Doakan gua jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.